Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke yoso.net tu. Okey, boleh login sama-sama. Kita tengok sama-sama. Okey, sebab saya hanya pada praktikal, so saya akan concentrate dekat projek ya. Sebab projek ni pun insya-Allah agak besar juga. So kita tengok projek sini. Saya ulang lagi untuk baru yang baru sampai. Sebab saya tengok ada beberapa orang tu baru datang kelas saya. Okay, saya tak sebut nama, tapi itulah saya tak tahu mana pergi dia. Nama daftar awal, okey. So pertama sekali apa yang kita nak buat adalah projek pertama ni kita akan daripada internet ni, daripada cloud kita akan buat sendiri nanti. Kita akan cuba hidupkan LED ni. Jadi melalui internet ni kita boleh hidupkan LED. Okey, ini pun kalau kamu dah boleh buat ni, masya-Allah hebat ya, sebab daripada cloud ataupun internet cloud tu, daripada cloud sendiri ataupun web server sendiri, kita boleh control anything from anywhere provided got internet. Contohnya LED. LED represent sebarang kita punya apa nama yang hibahkan dengan switching ya. Contohnya kalau ini hidupkan lampu rumah sebagainya, hidupkan generator dan sebagainya. Okay, so switching ya kita boleh pakai. Gantikan LED dengan relay. Kalau high voltage, high end voltage, macam rumah kita 230 tu kita pakai relay tu. Dan kita boleh kawal dah kita punya apa-apa saja kita nak kawal ya. Itu satu. Kalau jadi ni apa projek pun insya-Allah yang involve switching kita boleh buat. Yang kedua berkenaan dengan apa nama? Guna sensor. Kali ini kita akan gunakan sensor. Okey, kalau tadi apa yang kita buat daripada cloud akan pergi ke kita punya LED. So dia punya way tu ataupun jalan dia macam ni. Sebenarnya dia two way ya. Nanti kita tengok logically dia sebenarnya two way juga. Tapi kita nampak dia macam satu arah. Kita boleh control on off tu. Manakala yang di bawah ni di sini dia satu arah saja daripada sensor kita ni. Okey, dan juga ESP8266 kita boleh pakai, tapi saya guna satu je. Boleh hantar data. Contohnya kalau sensor ni ada 3 parameter, pressure, humidity dan temperature. Tiga-tiga ni kita boleh hantar dekat mana yang kita suka. Contohnya kita akan hantar dekat ThinkSpeak ni. Okey. Tiga-tiga data tu dia akan plot graph 1 2 3. Data yang sama juga kita boleh hantar ke Google Sheet. Dan data yang sama juga kita boleh hantar yoso.net ataupun your own cloud. InsyaAllah saya rasa pakai cloud kamu sendirilah. Okey. Itu saja. Jadi kalau kita berjaya ini, maknanya kita boleh letakkan apa-apa dia sensor selain sensor yang kita pakai BM80, apa-apa sensor kita boleh hantar ke cloud ni. Okey. Saya rasa jelas yang ini. Saya hanya ulang saja supaya kamu faham apa kita nak buat dan ada yang baru sampai. Oh, ini yang on cloud tadi, sorry. Okey. Ini saya tak buat sebab melibatkan kos ya. Saya plan memang nak letakkan GPS system, tapi saya nak jimatkan kos sebanyak mungkin. Okey. Itu satu. Yang kedua, minggu sebelum ni saya rasa saya dah cover topik yang penting, iaitu kalau kita sebut sebagai konsep of web server ya. Internet of Things. Okay. So internet ni maknanya kita ada of things ni ada dua komponen. Satu dekat cloud kita. Komponen yang kedua dekat the things kita ni. Okay. So ini cloud. Ini adalah things. Okay. Cloud means internet cloud ya. So di sini kita represent by cloud ni, internet, dan things dekat bawah ni. So communication yang kita boleh pakai biasanya, dan dalam projek ini nanti saya akan gunakan HTTP.
untuk communicate antara things juga dengan ni. Kemudian yang biasa digunakan juga adalah MQTT. Apa dia HTTP dan MQTT, insyaAllah Dr. Dina akan cover secara detail insyaAllah. Jadi dia akan communicate lah, two-way communication. Okay. Jadi sebab saya gunakan HTTP sebagai communication protocol, saya dekat cloud ini, saya kena install beberapa perkara. Antaranya adalah web server. Dan minggu lepas, alhamdulillah, web server. Saya tulis WS, web server. Okey, maknanya web server ni kita kena install. Barulah dia boleh serve HTTP protocol ini. Okey. So web server ni kita dah, apa yang kita cover minggu lepas adalah berkenaan dengan web server. Kemudian saya cadang juga hari ini insya-Allah saya akan masuk ke database server. Orang sebut DB ya. DBMS. Kita akan cuba, sebab kita sebenarnya automatically kita dah install ya kira tu. Okey, cuma kita akan tengok macam mana nak gunakan dia. So dua ni kita akan study, iaitu web server dan juga database server. So okey, apa yang saya guna untuk web server, yang saya guna adalah disebut sebagai Apache. Apache ni adalah open source group yang telah buat program untuk hasilkan server ni, web server ni, Apache. So this is very good memang dia matured enough ni. Walaupun free, tapi sampai sekarang pun dia yang dominan . Yang ini pula untuk database, kita akan gunakan open source juga, MySQL. Ini pun open source juga. Dulu dibuat oleh group of open source, sekarang telah dibeli oleh Oracle company. Oracle ni adalah database company juga. Dia ada database nama Oracle. Ini bayar. Jadi sebab MySQL ni telah menyaingi Oracle, ini masalah macam tak laku. Jadi dia beli yang MySQL ni. Tapi sampai sekarang dia bagi free lagi. Tapi sekarang dia bagi free. Sebab maknanya dia, kalau tak dikawal ni, dia akan melebihi features kat sini nanti. Okay. Oracle ni very good. Ini untuk orang kaya syarikat besar macam bank pakai Oracle, dia ada security dan sebagainya, very reliable. Tapi untuk education center macam UniKL ni, MySQL pun more than enough. Tapi itulah, BMI kaya, UniKL kaya, dia pakai Oracle. Sebab saya terlibat dulu. Diorang beli ni, tapi sekarang itulah terlalu mahal maintenance, dah mula fikir yang MySQL ni. Okay, kalau nak detail dia kamu boleh search MySQL ni. Search. Ini saya ulang sebab ada yang baru sampai ni. Okay, ada soalan tak setakat ni? So Apache free sebagai web server, MySQL free sebagai MySQL database server. Okay, ada soalan tak? Tuan Syed. Saya suka ada orang Syed sini. Oh, Tuan Syed. Tuan Syed, ada ke? Ada soalan Tuan Syed? Sebab saya nampak minggu lepas kamu tak ada sini. Setakat ni saya faham semua. Okey. Jadi alhamdulillah minggu lepas, before that, dekat apa yang kita akan gunakan semester ni, cloud yang kita akan gunakan adalah, ini kat cloud ni ada free punya cloud provider, nama dia 000 web host. Okay, tolong ya, kalau yang belum kamu kena register yang ini. So alhamdulillah dalam web 00 web host ini dia dah siapkan kita punya web server Apache dan juga database MySQL cara percuma ya. Dia percuma sebab dia bagi sebahagian, nanti dia akan minta kita bayar kalau kita guna banyak. Okey.
Jadi kita tak ada experience lah nak installkan Apache dalam cloud. Satu lagi daripada selain web 00 web host ini, banyak lagi yang kita boleh guna. Macam saya biasa pakai AWS, Amazon Web Server nama dia. Ini banyak pada Linux command line ya. Saya suka macam ni. Satu lagi kita insya-Allah katanya akan beli Microsoft Azure ni. Microsoft Azure. Azure. Ini pun sama tiga-tiga ni. Cuma ini bayar. Jadi kalau kita ada account AWS, kita boleh tunjuk macam mana nak installkan Apache dan juga MySQL. Tapi sebab berbayar, tu saya cari yang free, saya jumpa Zero Web Host. Dan disebabkan Zero Web Host hanya ada servis untuk Apache dan juga MySQL database. Jadi satu protokol yang kita tak boleh guna adalah MQTT protokol. Sebab kita tak boleh install MQTT server nama dia. Yang open source yang banyak digunakan adalah Mosquito namanya. Mosquito. Okay, kamu boleh tengok. Dia ni adalah macam juga HTTP ataupun Apache tadi. Untuk menghasilkan web server, kita perlu install MQTT server ya. Jadi iaitu nama dia yang free lah. Saya semua pakai yang open source iaitu Mosquito. Kamu search sendiri kalau nak experience ya. Mosquito MQTT server. Dan di sini kita tak boleh kita tak boleh install lah sini. Okey. Iaitu sebab saya tinggalkan MQTT server sampai kita ada AWS dan Oracle. Azure atau Azure. Okey, itu yang kita dah cover. Jadi untuk dapatkan experience macam mana install web server, Apache dan MySQL, itu saya minta kamu dekat PC kamu sendiri installkan XAMPP ni. XAMPP ni adalah dalam tu ada Apache web server, ada MySQL database server, dan ada beberapa lain yang kita tak gunakan. Antaranya Tomcat, Perl. Okey, ada 4 saja. Tapi yang kita akan guna Apache dan juga MySQL. Jadi kita install dekat server dekat PC kita, jadi PC kita akan menjadi web server. Okey, PC kita jadi web server dan juga database server sebab ada MySQL dalam tu. Okey, dan biasanya dalam development pun, dalam kita masa nak buat development, sebelum kita hantar dekat cloud tu, memang kita akan try dulu buat development dekat local ya. Jadi semua mana kalau kita nak buat dah okey, tested, baru kita hantar dekat cloud. Biasa macam itu ya. Kalau sebab apa, kadang-kadang internet tak ada, so kita buat development dekat local lagi. Jadi kita tak ada depend dengan network ya. Sebab dekat cloud ni kalau kita nak buat, boleh juga. Kadang-kadang saya pun malas nak buat dekat local terus ke cloud. Tapi itulah internet dependent masalah. Jadi better kalau tak ada isu kalau ada isu internet, buat dekat local. Dan ini lebih fleksibel banyak macam kita boleh buat banding dekat cloud. Jadi XAMPP itu adalah package ya. Dia satu package. Dia packagekan dalam tu ada Apache, MySQL, dan XAMPP ini biasa diinstal hanya dekat dekat Windows environment lah. Windows environment. Kalau dekat Linux server ya, Linux, kita kena install satu-satu ni, Apache, kemudian MySQL dan sebagainya. Okey. Dan minggu lepas juga saya dah install dan test tapi itulah masih ada lagi yang sangkut. Saya tak faham kenapa. So hari ini saya minta siapa-siapa yang ada masalah boleh bagi tahu saya. Mungkin tak saya sempat reply dekat SMS. Ada siapa-siapa ada masalah tak? Ada tak? Exam apa je? Ya, installation yang minggu lepas. Sebab ada yang tanya saya. Jadi Yang saya tanya record tu saya tak sempat. sebab record tak ada lah. Record dia rosak. Okey, kalau berjaya installation, maknanya dia akan install by default dekat folder yang ni. Dekat C folder kamu tu. Okey. Jadi bila dekat C tu, maknanya kamu pergi ke folder tu dekat
C folder, kamu akan tengok ada satu folder namanya ZAMP ni. ZAMPP ya. So dalam ni untuk start server kita kena masuk dalam tu. Masuk dalam folder tu. Kemudian kamu tengok cari ZAMP control ni. Yang bawah ni. Kamu klik saja dia akan openkan kita punya apa nama? Panel, control panel lah. Kalau tak ada merah ni maknanya installation kita, ZAMP kita tak berjaya. Okey, jadi kalau kita nak berjaya install dan kita nak start Apache, kamu tekan start ini. Jadi bila start saja maknanya PC kamu tu jadi server. Web server. Kalau jadikan database server, kamu tekan start saja. Okey, minta maaf yang saya ulang ni. Ada lagi yang masih sangkut lagi. Bertanya-tanya saya banyak dekat WhatsApp tu. So, saya ulang, minta maaf. Memang kita akan jadi lambat ni. Jadi, kalau tak guna, kita stop je lah. Contoh kita akan pakai Apache. Kemudian, satu. Walaupun server dah start, kita kena buat application dia lah. Web application. Untuk web application, directory yang paling penting adalah htdocs. Untuk ZAMP ni, htdocs. Nah, ini. So, apa-apa yang kita nak buat application, web application yang kita nak buat ni web application, kita kena dekat folder htdocs. Okay, jadi kamu create apa-apa web server lah. So, minggu lepas saya buat, dalam ni saya buat satu folder, namanya test web server. Kamu bagi nama apa pun tak kisah. Kemudian di dalam tu saya buat dua perkara, satu HTML dan satu .php. So ini kamu boleh, ini dia punya boleh buka dengan apa-apa editor. Contoh saya buka dengan Notepad. So sebenarnya ini adalah minima code of HTML di mana kita hanya nak display my first heading, my first paragraph. Okay. Sebelum ni saya dah bagi dalam WhatsApp group yang paling minima tu, tak silap saya. Ada ke dekat WhatsApp group? Ada kan dalam WhatsApp group saya ada bagi code kan? Saya cari jap. Cepat, ada, minta maaf ya, ada yang belum lagi asyik WhatsApp saya, jadi saya terpaksa jugalah. Mana dia? IoT group, IoT. Okey ni ya. Okey, ini minimal code of C ya. Kalau kamu tengoklah. Dia buka, dia mesti ada pasangan open and close ni, greater than and less than ni, open, tutup, buka tutup. Dia ada kepala buka dan kepala tutup. Kemudian apa saja yang kita nak display dekat skrin kita di antara dua ni, body ni. Di head ni kita boleh tulis beberapa perkara, antaranya title. Title ni maknanya dia akan nampak dekat atas sekali yang kecil halus tu. Dia tulis itu. Bukan page ya. Page, semua yang page yang kita nak display dekat sini. Okay, dan detail dia saya pun dah bagi kamu link macam mana nak study, sebab semester ni kalau sempat lah projek tu mungkin saya akan tunjukkan macam mana ajar programming, HTML programming, JavaScript programming ya. Semester lepas tak sempat. Sebab dia lambat beli barang sebagainya. Jadi hanya saya bagi kod dan mereka buat install saja. Okey ya. So kalau kita copy ni, masuk dekat teks tadi tu, kan saya gantikan ini. Perhatikan saya punya nama file index.html. Okey. Kalau kita save, okay. Kemudian kita buka kita punya browser untuk run untuk run ni kita kena buka browser kita. Cara nak buka dia, kamu pakai local host. Okey, folder saya tadi apa? Web
Kita tengok folder saya tadi. Dalam HTML ada folder test web server. Saya berada di dalam htdocs tadi. Saya berada dekat htdocs. Nama folder saya test web server. Jadi saya nak run index HTML tadi ni. Jadi test web server. Salah je. Okey, apa yang keluar adalah sebenarnya yang ini saja kamu buat ni. Okey. Kalau kamu nak bagi dia center ataupun kamu buat baru, kalau new line ni dalam ni HTML BR. Alhamdulillah. Okey, kalau kamu savekan file ni dan kamu run semula, just reload ya. Dia akan tulis apa yang kamu tulis di antara body ni. Okey, yang lain the details kamu kena buka on page. Saya banyak guna reference yang ini ya. Nama dia w3schools.com ni. Okey, w3schools.com. So macam mana nak belajar HTML? Sebab di sini semua ada involve dengan cloud. Okey, semua cloud di sini kita boleh belajar di sini tanpa guru dan tanpa bayar. Okey. Contohnya HTML, CSS dan juga JavaScript yang kita perlukan at least tiga knowledge ini untuk buat web application. HTML, CSS dan JavaScript. Dan untuk dengan database boleh belajar SQL ni. Sini semua ada. So untuk cloud ni saya tak perlukan reference apa-apa kecuali ini cukup, more than enough. Okay, ini pun nak cover banyak kalau nak belajar. Malangnya di BMI dia tak ada lagi subjek web programming. Ini semua programming ya. Okay, jadi untuk memudahkan kamu saya akan buatkan codes ni. Okay, macam mana saya combine HTML, JavaScript, Bootstrap, CSS dan JavaScript. Dan even MySQL saya gabungkan untuk install dekat cloud kamu. Jadi kamu ada experience macam mana buat installation. Okay. Dekat cloud ni. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tadi saya dapat je. Okay, good. Okay, hari ini pula saya nak test database saya pula. Okay. Kalau kamu buka dekat XAMPP ni ada satu modul dalam SQL ni. Untuk start kita punya server ni, kamu just tulis start saja. Tekan start saja. Cuba start. Kemudian macam mana kamu nak ni kamu kena belajar programming lagi, SQL programming. Tapi sebab tak belajar, kita pakai yang user friendly bagi orang yang baru nak belajar. Okay, cuba kamu type dekat localhost macam ni. Localhost. Okay, kemudian kamu buat slash ini. Tulis php my admin. php my admin. Enter. Okey, sepatutnya kamu dapat web application untuk main dengan database kita ni. Okey. Dapat tak? Semua dapat ya? Dapat saya. Kalau tak dapat pastikan Dapat saya. Tak dapat. tak dapat. Tak dapat. Dah start dah ini. Ini dah start belum? Siapa yang tak dapat dah start belum ni? Cuba cek. Dapat. Okey. Kalau dah start ni maknanya ini ya yang ini. Kamu boleh type ini. php my localhost / php my admin. Boleh? Dapat tak?
Ada yang tak dapat? Okey, tak ada. Jadi dalam ni sinilah tempat kita sebenarnya database kita ni kena main coding ya. Tapi itulah saya takut tak cukup masa. Kalau insya-Allah kalau kita dah cover kita punya projek tu, baru saya masuk macam mana nak main SQL punya apa programming tu ya. Tapi basically senang je sini. Kamu kalau nak create database pun senang ya. Tekan new, kamu boleh try sendiri ni. Okay, ini sebab dia apa dia friendly. Untuk yang limited punya boleh ya. So nanti kita akan gunakan ni. Saya nak pastikan saya boleh up tak kamu punya MySQL. Okay, itu dekat local. Untuk kita masuk dekat cloud kita. Okay, sebab kita nak yang real ada dekat cloud. Cuba buka cloud kamu 00os tu. Okay, kita sign in. Okay, kalau dah dapat sign in, pertama sekali yang penting adalah kamu kena bila masuk ni kamu kena create satu apa site baru. Okay, macam saya dah create, saya namakan dia sebagai IOTSI. Jadi kalau kamu belum, kamu kena create satu sini. Okay. Dia bagi tak silap saya dua sahaja site ya. Kenapa tak boleh? Dia suruh premium. Oh, satu saya dibenarkan. Jadi saya tak boleh lagi lah, tak boleh create. Okay. So siapa yang belum try create dulu. So, tekan create web design. Ya, ya. Okay. Kalau dah dapat tu maknanya sekarang kamu akan dapat satu macam kes saya ni, ni tempat dia manage ni. Nak saya punya website tadi namanya IOTSI. Okay, dapat tak ni? Dapat tak? Okay, kalau kamu nak nama IOTSI, nama web application kamu IOTSI tadi yang kamu create. So ini address kamu. Address kamu yang bezanya dekat sini saja. Okay, ini beza ya. Biasanya bergantung nama apa application kamu. So kamu ingat saya lah, yang lain ni memang standard dia 00webhostapp.com 000webhostapp.com. Yang depan dia tu IOTSI, bergantung kepada nama application kamu. Okay, dapat ya?
Okey, even sebenarnya kamu boleh test. Kamu dah boleh test. Tekan ni pun kamu dia akan buka default page dia tu. Okey, saya punya kosong saya dah tukar. Saya rasa kalau yang default dia apa? Ada something dia tulis sini iklan sebagainya lah. Okey. So, address kamu ingatlah. Ini address kamu. Macam saya, nama projek saya tadi IoTSI. Okay, 00webhost.com. Perhatikan di depan dia sekali ada protokol dia, HTTP protokol tu. Dan dia tambah S ni untuk for secure. Okay, yang lain itu slash standard lah, dot dan slash tu standard. So, nama application tadi, nama dia IoTSI. Itu saya punya ya. Dan sambungan dia 000 web host app.com. So ingat inilah, kamu boleh bila-bila masa kamu boleh boleh apa? Senang kamu bila dah ingat senang. Okey. Jelas ya? Kita kembali ke tempat tadi. Okey ya. Kalau kamu pergi sini dia ada tulis yang ini. Website, manage website. Okey, kalau tekan dia. Siapa yang tertinggal beritahu jangan diam-diam Sir, Ya saya. yang ni saya punya justru choose your weapon of mass creation. Yang mana ya? Ada yang use our website builder, install WordPress, upload your site. Nak select yang mana, ada 3 saya. Upload lah, tekan upload. Tekan upload je lah, senang. Okay, bila kita tekan tadi yang manage tu, dia akan reroute kita ke sini, di mana, ni yang penting sekali, dia dashboard dia ni. Pertama sekali, ini dashboard statistik penggunaan kita lah dekat cloud tu. Okay. Sini website tools, tools dia. Sini file dia. Dan tersilap saya ada database kat bawah ni. So yang penting sebenarnya database. Kita akan pakai PHP tadi. Untuk manage dia pakai PHP MyAdmin. Okay. Ini kita dah install tadi dekat local. XAMPP dah install untuk kita. Manakala untuk filing nanti, filing system kita pakai File Manager. Okay. Yang lain tu dia tak bagi kita akses lah. Yang ini kamu study sendiri. Macam mana nak buat domain Ataupun belah kiri ni ada menu tools di sini. TOL tools. Kalau kamu tekan tools ni, dia terus kepada dua perkara yang paling penting kita nak pakai semester ni, iaitu File Manager, di mana kita nak file-file yang kita dah buat dekat local PC kita tadi, dekat XAMPP tu, kita nak upload kat menggunakan File Manager nanti. Dan juga Database Manager. Database Manager kita pakai PHP MyAdmin tadi tu. Sama ya, PHP MyAdmin. Yang kamu sama dekat local tu, MyAdmin. Okay, jadi PHP MyAdmin ni kalau kita tak biasa dengan SQL, programming language tu, pun boleh buat database. Simple-simple lah boleh. Kemudian File Manager nanti kita guna dia untuk upload dan yang kita buat dekat local tu. Okay, kita upload dekat cloud kita nanti. Okay, kita pergi File Manager dulu. Okay, upload. File Manager, tekan upload.
Okey, dapat tak? Ini file manager dia. Dapat tak? Dapat sir. Ada yang sangkut? Dapat sir. Okey. Ada perkara yang paling saya nak, yang penting saya nak terangkan adalah pertama, konsep folder ni. Okey, kalau tadi dekat local ni, dekat C kita tadi ada XAMPP ni. Okey, dalam XAMPP ni ada satu folder untuk kita buat application, iaitu htdocs ni. Okey, semua application tak kat situ. Kalau dalam cloud kita pakai folder public_html. So apa-apa yang kita buat di sini, contohnya kita create folder baru dan kita buat application. So sama juga di sini, kita boleh create folder baru. So ini adalah benda yang sama ya. Kenapa nama lain? Tanyalah orang yang buat ni. Sebab biasanya Windows dia pakai htdocs. Kalau Linux ni dia pakai public HTML. Saya perasan macam tu, tapi betul tidak alasan tu tak tahu. Tapi memang dalam Apache default folder dia, Apache server tu kan, dia akan cari public_html. Kalau dalam Windows yang dia pakai Apache Windows ni, dia cari htdocs. Okay, so naming sajalah. So Windows dia pakai htdocs. Ini saya punya pemerhatian. Dan juga public_html adalah dalam Linux. So 00else server dia pakai adalah Linux. So sekarang ni apa saja yang kita dah siap kat sini, kita boleh upload kat sini. Okay, sama ada file ataupun folder, boleh. Jadi macam mana nak upload? Okay, saya besarkan ya. Kamu masuk saya folder ni. Okey, kamu ni saya dah banyak ni sebab dah semester lepas banyak saya pakai. Kita test lah apa-apalah, katakan yang baru, kamu buat folder baru, test. Cara nak buat folder, ini nama new file. Ini folder baru. Kamu tulis saya namakan apa sama dengan saya dekat tu, test web server. Okay, test web server. Saya samakan dengan nama folder yang ada di sini dekat XAMPP tadi. Sorry. Mana dia? htdocs. Ini. Saya punya folder nama dia test web server. So saya namakan samalah juga, test web server. Okay, mana dia test web server? Folder ada tak? Ini dia, test web server folder. Saya dah siap. Okay, boleh follow ke? Boleh follow? Okay. Kemudian masuk dalam test web server ni. Sekarang kosong kan, jadi kita kena upload lah file tu. Jadi kita try masuk yang XAMPP tu, ambil yang dekat XAMPP tu. Macam mana kamu tengok upload file ni? Okay, upload file ni. Okay, kamu pergi select ni ya. Pergi ke folder XAMPP tadi tu. C XAMPP htdocs. Okay, nama folder tadi test web server. Okay, saya ambil HTML index HTML ni. Saya upload. Okay, ni senarai dia yang kita boleh ambil banyak file sekali serentak, tapi saya ambil satu saja dulu. Kemudian tekan upload. Okay, dah 1%. Maka dalam saya punya folder test web server ni, public_, kemudian dalam tu ada folder test web server, ada satu file namanya index.html. Ini kita ambil tadi daripada
local PC kita, iaitu XAMPP kita tadi, htdocs. Okey, sekarang ni kita nak test dia macam mana. Macam nak test ni. Masing-masing ya, saya nak kamu hafal tadi. Walaupun ada cara lain nak pergi ke tempat tu, tapi saya nak kamu yang nama saya tadi IoT. Itu. Ini saya punya address. Address kamu yang saya suruh ingat tadi. IoT SI. Ini saya punya. Jangan buka saya punya pula. IoT SI. Yang lain sama. 00webhostapp.com. Kemudian slash tu. Selepas slash ada TES test web server. Test web server. Yang folder tadi kamu dah buat tu. Okey, kamu tekan. Okey, sama yang tadi saya dah buat. Jadi sama ya. Okey, apa yang kamu buat dekat local sebiji macam dekat dekat server. Ataupun dekat cloud. Dapat tak? Dapat? Ada sangkut? Kalau ada perlu bantuan, bagi tahu. Kenapa diam Okey. Ada siapa-siapa yang perlu, alhamdulillah. Siapa-siapa yang perlu bantuan? Okey, tak ada ya, alhamdulillah. Sebab saya ulang, lebih kurang saya ulang saja sebab nak bagi orang yang baru sampai. Okey, jadi maknanya kalau kembali ke sini, mana dia? Okey, sini. Okey, sini kita punya cloud kita. Kita boleh type ke sini pun. Cara nak edit dia ni pun kamu pergi right click dia ni. Kamu tengok edit ni. Saya ulang lagi. Kalau nak tukar-tukar lah ya, edit ni. Right click, pergi tekan edit ni. Sini pun boleh jadi editor. Macam text editor tadi tu. Okay. Tambah lagi satu. Sini. Welcome to my website. Okay, kamu tekan save ni ataupun save close ni. Kalau ada lagi nak edit, kamu tekan save saja. Kalau nak save dan close, tekan save close. Okay. Dan sekarang kamu boleh refresh yang ini. Yang kamu punya address tu 00 webhost app. Okay. Ini yang baru. Oh, tertinggal E ya. Welcome to my website. Okay. Dapat? Oh, saya nak pastikan dulu. Ya, saya. Boleh. Kalau kita edit dekat web host ni, dekat htdocs tu dia tukar sekali tak? Ulas mula? Kalau kita edit dia punya coding dekat web host ni, okey. Dia automatic tukar dekat file htdocs tu ke? Tak. Local cerita lain. Dia tak link kan dia. Oh. Bagus juga soalan dia. Tak terfikir. Tapi maknanya memang ialah tak ada dia tak ada apa? Dia tak ada synchronize. Okey. Dia tak sync kan. Istilahnya tak ada sync. Okey. Ada cara nak sync ya. Mana biasa saya ada tools tapi saya takut kamu pening. Bila saya buat dekat local, dia boleh ubah dekat cloud. Boleh juga. Saya ubah dekat cloud, dia buat dekat local. Itu namanya sync ya. Tapi saya tak nak ajar terlalu kompleks, takut nanti kamu tak, yang basic pun tak faham ni. Good question lah. Okay, ada soalan lain? Okay, cantik. So saya kena betulkan dulu. Welcome, okay.
Ini double klik pun boleh. Dia terus pergi ke bahagian edit. Tekan save dan close. Dan kita test. Okey. Okey, itu tentang kita punya apa nama? File manager dia. Macam mana kita nak upload, even boleh edit situ ya. Kemudian kalau tak ada soalan saya nak masuk ke PHP My Admin tadi tu. Tak ada soalan ya? Okey, kembali ke file manager tadi. Mana file manager? Sini ya. Okey. Sini tadi. Okey, tadi kita main dekat file manager ni. Okey, hari ni sekarang saya nak pergi ke database manager. Sekejap ya, network saya slow ni. Sorry ya, network hari ni ada banyak problem. Kamu nampak sini tadi putus ni. Sekarang dengar tak? Sekarang okey je. Okey, sorry ya. Tadi kamu nampak merah ni maknanya putus dah tu. Okey. So dekat file manager kita dah settle ya. Dekat bawah ni kan ada database manager. Perasan tak? Tengok tak? Saya tutup ni. Yang ini dapat tak? Ada tak? Kalau ada kamu tekan. Okey, kamu tekan. Dia akan pergi ke mana tu? Dia akan pergi ke macam case yang macam saya dah ada database. Kalau kamu tak ada database, kamu kena create dulu database ni, new database. Tekan new database. Untuk yang baru kamu create database. Apa-apa nama tak kisah. Username ini kamu kena ingat ya. Kemudian kamu buat password. Itu yang penting. So 3 dia suruh buat ni. Selepas tu kamu create sini. Cuba siapa yang belum ada? Macam saya dah ada, saya malas nak create. Oh ada free satu ya. Try lah. Ni ada 2 database tu. Ada free. Ingat satu apa ya? Gapodio. Nama database saja. Nak username Gapodio. Ini password. Kamu boleh pakai apa yang dia pakai random. Ataupun tak kisahlah kamu type. Apa ya? Gapodio password. Dia banyak syarat dia. Apa lagi? Underscore. Oh, dia tak bagi sama dengan database. Apa ya? Apa sampai dia merah ni tak hilang. Kalau kamu pening situ kau pakai random, data random je yang ni. Ni dia randomize ni. Tu, kamu tengok. Sama ke database name dengan Yalah sama. Saya buat tadi sama. Okey, kalau kamu dia tak boleh sama. Okey, sekarang ni dia mesti differ. Kalau kamu susah kamu type nanti boleh tukar Bukan type, kamu pakai randomize ni. Okey. Kemudian DB ya, database name DB. Saya biasa buat macam ni. DB. Okey. Okey, kalau berjaya tekan create saja. Okey, tadi saya ada satu saja. So sekarang ada 2 database. Apa dia ni? Dia tengah create ni. Dah pukul 9 dah. Baru nak berkenalan dah 9 dah.
Okey. Saya dah ada 2 database. Dia bagi free 2 database. Okey, tak apa. Okey, kamu boleh manage ni. Yang penting ada manage. Pilih manage ni. Pilih, tengok data, kita boleh tukar password. Kalau kamu tadi buat random tu nak tukar password yang kita nak, tekan change password. Even boleh delete database. Saya nak tunjuk phpMyAdmin ni. Tekan phpMyAdmin. Okay. So, kalau kamu tengok sini, sama dengan dekat localhost tadi. phpMyAdmin dekat localhost ni. Mana dia? Ini. Perhatikan sebiji kan, sama kan? So, kalau kamu biasa dekat local nanti, maknanya tak ada masalah dah dekat server. Okay. Cuma bezanya apa? Ini saja. Ini addressnya yang sini. Okay. So, yang bezanya dekat address ni. Okay. Soalan yang sama tadi. Boleh tak kalau saya ubah dekat server, ataupun dekat cloud server tu, boleh ubah dekat localhost server? Boleh. Tapi ada tools dia untuk synchronise-kan dia. Tapi saya tak nak buat macam tu. Nanti kamu pening. Banyak kena setting. So apa saya buat nanti, kita boleh buat migration. Dari sini dekat local host, boleh migrate ke sini. Okay. Maknanya contohnya ada database apa-apalah sini, test nanti boleh pindah ke sini. Kita jadi test database. Okay, insyaAllah itu saja sasanya. Yang penting untuk phpMyAdmin ni, kita boleh masuk ke phpMyAdmin. Okey, ada soalan tak setakat ni? Sir, Ya. ada kena login dulu yang phpMyAdmin. Tak perlu. Saya pun ni suruh login. Cuba kamu share screen. Saya nampak skrin saya. Nampak tak? Okey. Tadi suruh login. Okey. Tak apa. Okey. Yang lain macam mana? Yang lain ada masalah tak? Tak ada. Ada okey, saya boleh masuk. Tuan Syed? Setakat ni tak ada, sir. Kalau ada nanti saya WhatsApp saya boleh. Okey. Maknanya dapat install boleh buka Zero Host punya. Dia punya file manager dan juga phpMyAdmin. Dapat tak? Boleh share screen tak? Itu dapat, sir. Okey, kalau sangkut beritahu ya. Sebab saya tanya Syed ni sebab minggu lepas tuan saya tak datang, jadi saya takut tertinggal ya. Ada beberapa orang lagi, saya tak ingat siapa yang tak datang minggu lepas. Okey, alhamdulillah. Saya akan share screen lagi sekali. Okey. Ini dekat local, ini dekat cloud. Okey, dekat cloud ni, cuba saya nak kamu close semua, kemudian login semula. Berjaya tak? Sebab very complex saya tengok dia punya sistem. Kamu close, tutup semua, boleh tak? Tutup semula, kemudian login semula. Saya nak kamu familiar benda ni. Sebab pengalaman saya, student dekat sini sangkut ni, banyak. Zero host. Kamu start di sini, 00host.com. Okay, sign in. Okay, sepatutnya kamu akan dapat satu
manage ni. Ada perkataan manage website sini. Dapat? Dapat saya. Okey. Dapat. Okey, saya nak kamu familiar sebab ini selalu orang mencari-cari kat mana ni. Kalau perasan tak? Kalau kita tak bawa kita punya mouse tu, tak tahu mana nak pergi. Nampak tak? Dia hilang manage tu. Jadi mouse tu kena bawa pergi tempat projek tu macam ni. Baru dia keluar perkataan manage website. Okey, saya ulang lagi. Kalau kamu berada mouse kamu tempat lain, dia kamu tak nampak, gerakkan mouse kamu sampai dekat jumpa manage website ni. Tengah-tengah ni dia manage website. Dan kalau kamu nak run yang kamu dah tadi tu, kamu tekan app source. Jadi kalau ada folder lain, kamu tambah save folder. Okey. Jadi kalau kamu nak manage file manager dengan database manager, iaitu phpMyAdmin tadi, pergi ke manage website. So hari ni saya nakkan familiar saja ni. Okay. So sini ada dia punya dashboard, statistik, website, file manager ni dan database. Tapi saya sini bagus juga ada ringkasan dia tools ni. Okay, dekat tools ni ada dua yang paling penting, iaitu file manager dan database manager. Kalau kamu nak manage file, kamu tekan file manager. Dia akan ada button upload ni, tekan upload file ni. Okay. So dia akan bawa ke file manager. Kamu boleh pergi ke folder tadi, double klik saja. Kemudian folder-folder yang mana berkenaan kamu dah boleh masuklah, double klik saja. Okey, itu dari segi file manager. Kalau database manager macam mana? Database manager, tekan je. Okey, kamu pilih mana yang kamu dah. Saya pakai manage. Tekan Ingat kalau nak tukar password ni, change password. Kalau nak manage, pakai phpMyAdmin. Okey, alhamdulillah dah dapat. So kita dah biasa kita buka serentak lah ni, iaitu phpMyAdmin untuk database management. Ini file manager kita. So dua ni biasa kita buka sebab dua-dua ni penting untuk kita buat. Kita kena ada database dan juga kena ada application dia di sini. Okey, dapat semua? Boleh? Okey, alhamdulillah. Kalau semua dah boleh, saya nak terbalik pula. Daripada sini pergi ke bawah pula. So cuma kali ni saya kalau tadi extension saya pakai file tu adalah .html. Okay, ini adalah apa nama? Untuk kita kena pakai language HTML sahaja. Okay, cuba ataupun buat file baru ke, file barulah saya ingat. Kamu buatlah apa ya? Pakai nama lain lah. Apa dot extension dia bukan lagi HTML, PHP. Apa dot PHP. Nama lain dia. Tak kisah nama apa, saya bagi nama apa. Okey, kamu buatlah. Nama apa yang kamu suka. Yang penting saya nak type PHP tu, program PHP ni. So macam mana buat file baru? Kamu tekan new file ni. Bagi nama lah apa.php. Yang penting extension .php itu yang penting. Nama tak kisah.
Okay, dah ada 2 file sini. Macam biasa kamu edit ni. Okay. Sebenarnya dalam PHP ni kita boleh buat HTML macam biasa. File macam biasa. Kemudian kita gabungkan dia dengan PHP language nanti. So yang pertama ni saya nak buat HTML macam biasa. Kamu type ikut sebiji macam saya ni. HTML. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Okay. Kemudian di sini ada head. Okay. Buka dan tutup. Di sini ada title. Okay. My PHP. My first PHP script. Masa Melayu pun tak kisah. Itu di bahagian head. Di bahagian body pula. Sama juga, kena buka dan tutup. Okay. Apa yang saya buat ni HTML juga. Okay. Sama macam tadi. Alhamdulillah. Okay. PHP. Saya besarkan ni supaya kamu nampak. Okay. Type sebiji macam ni. So ini adalah HTML, bukan PHP. Okay. Nampak jelas saya dah besarkan ni. Dah habis? Dah habis? Okay, kalau tak sempat nak tulis, saya copy ni dan hantar dekat WhatsApp group. WhatsApp group. Mana dia? IoT. Okay, saya dah hantar dekat WhatsApp group. Boleh type, boleh copy lah. Supaya cepat sikit. Okay. So, kamu macam biasalah tekan save ni dan close. Dan saya nak, selepas save ni, saya nak kamu buka sendiri. Saya nak tahu tengok. Macam mana nak buka file tu. Okay. Macam mana nak buka file tu. Kamu buka satu browser baru. Tulis address kamu sendiri. Macam kes saya, IoT tadi. Okay. Nama folder kamu. Test. Kemudian nama PHP file tadi. Apa.php. Okay. Yang penting, nama lengkap dia tadi. Yang ni apa.php file tadi. Okay, dapat. Cuba tengok sepatut dia keluar apa tu. Okay, Alhamdulillah. HTML code dalam PHP file. Kalau buka tadi file manager kamu yang ini dia keluar Alhamdulillah. Ini sebenarnya HTML code. Tetapi di dalam file .php. Okey, boleh? Jelas tak? Okey. Okey, sekarang ni kita akan edit file ni lagi. Barulah kita main PHP ni. So PHP ni
untuk pengetahuan dia macam C language juga. Okay, dia punya syntax hampir-hampir sama dengan C. Jadi siapa yang biasa dengan C programming tu sebenarnya sama. Cuma dia punya printf tu dia tak pakai printf, dia pakai echo. Nanti saya tunjuk echo, E-C-H-O, E-C-H-O. Okay. Okay, itu yang kita akan tengok, dia hampir sama dengan C. Cuma yang saya nak kamu ni, yang paling penting adalah macam mana kita nak embed ni mana di dalam HTML ada PHP. Cara dia, di mana-mana saya kamu nak letak PHP, kamu kena type macam ni. Less than, tanda soal, lepas tu PHP. Itu pembuka dia. Kemudian buka, ini penutup dia. So maknanya saya nak sebenarnya dalam HTML ni saya nak menulis PHP code ni. So ini kena tulis macam ini. Okay. Ni buka dia pakai less than. Less than. Tutup dia greater than. Kemudian ada tanda soal sama. Cuma yang di depan ini mesti ada PHP. Itu yang beza dia. Okay. Maknanya kalau saya macam ni boleh lah. Ini pasangan dia lah. Okey, di antara ni kita boleh tulis PHP code ni. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, kita embedkan PHP code di dalam HTML code ini. Kan secara keseluruhannya ini adalah HTML. Okey. Jadi dalam HTML saya boleh letak apa-apa saja. Even banyak tempat boleh buat lah. Kita boleh letak kat mana-mana kita suka. Tapi saya nak tunjukkan benda yang terkeluar di skrin kita. Jadi kita mesti tulis dekat body ni. Okay, apa yang kita nak tunjuk dekat skrin, dekat page kita tu, kita kena tulis kita kena di antara body tu. So saya embedkan HTML dekat body. Ni nampak tak? Okay, sekarang ni cuba kita satu command. Ada satu command dalam PHP namanya echo, macam print dalam C printf echo buka dan tutup. Okey, kamu tulislah apa-apa kamu suka sini. Contohnya my first PHP code. Okey. Kemudian macam C kena ada penutup ended by semicolon ni. Tutup dia semicolon. Cuba. Okey, sekarang kamu tekan save. Sebab kita nak edit, jangan tekan save close, kamu tekan save untuk supaya kita boleh edit kemudian. Tekan save saja. Okey. Boleh? Lepas tu kamu cuba kamu refresh ni. Okey, dia embedkan tapi sebab tak ada new line. Cara nak new line macam mana? Di sini BR kan dia. Okey. Tekan save dan refresh kan dia. Okey. So kalau tadi ini adalah HTML code, sekarang ini keluar ni disebabkan oleh PHP command tadi, echo. Okey. I think jelas Okey, kalau nak type baru macam mana? Katalah ada dua line echo. Senang je. C. Okey. Semicolon macam biasa. Dia macam printf ada semicolon tu. Tekan save. Okey. Kita expect dia keluar dua baris tapi dia sebaris pula. Okay. So soalan je macam mana kita boleh ada space di situ. Okay. Di dalam di dalam command echo ni kita boleh letakkan BR ni di sini. Maknanya kita embedkan HTML code pula kat sini. Sorry, BR. Yalah, BR. Okay. New line lah, BR. Perhati kita sekarang dalam HTML. Lepas tu dalam HTML saya ada embedkan PHP.
Dalam PHP saya boleh ambil command apa saya HTML code apa di dalam apa-apa saja HTML yang kita boleh code yang kita boleh buat, kita boleh buat pakai echo tu. Okey, dia keluar, dia efek dia sama. Okey, save. Kemudian kita refresh, sepatutnya dapat new line sekarang. Okey. Dapat? Boleh follow? Boleh tu. Saya ni buat slow-slow yang saya tak nak satu orang pun tertinggal ya. Kalau saya laju ni dah boleh mula projek dah ni. Biar slow tapi semua jadi. Semua boleh score apa projek ni. Okey, saya belum saya panggil lah kot. Nak tengok apa kod. Boleh share tak screen? Bila saya sebut ni kamu share, saya nak tengok apa kamu berada sekarang. Ahmad Syauqi. Syauqi, cuba share screen. Saya pakai random ni panggil ni. Syauqi? Syauqi? Oh, tak ada. Okeylah, Syed Muhammad Bakir, share screen. Tuan Syed. Suara saya dengar ke dia? Oh, dengar. Ya, saya dengar. Okey. Okey, Tuan Syed, insya-Allah Tuan Syed kita share sikit. Kita tengok-tengok sambil-sambil. Tuan Syed, enable kamu punya mic tu, kemudian share screen. Aduh. Dipanggil semua ni tak ada ni. Mana pergi ni? Kesianlah saya. Ada. Ada? Okey. Yang ZAM ada yang problem detected. Tomcat. Oh, Tomcat tu ya? Tomcat. 80 80 in use. Kamu pergi ke services ni. Service. Services ni. Kamu cari apa yang pakai yang menggunakan servis 8080 tu. Saya rasa kamu sama kawan-kawan kamu yang lain. Apa tu yang sebelum ni kamu guna apa? Saya tak ingat lah. Cuba kelas yang lain. Instrument web server saya. Ada NI web server ada tak? Cari NI web server, kamu stopkan dia. NR web server. Ada tak? Stopkan dia. Dia nak stop, kamu right click pun boleh. Ataupun tengok sini ada, bila kamu tekan sini, dia akan keluar sini start. Application web server. Yes. Stop. Kemudian pergi buka semula yang ni lah. Ni. Kamu buka ini, close ni, tutup ni, kamu buka balik. Dia sepatutnya dah okey dah ni. Tutup semula. Mana ZAM ni tutup. Lepas tu kamu buka semula ZAM tu. Jadi sir. Oh, hebat. Okey. Yang lain macam mana? Please. Saya panggil ni. Fatih lah pula, Fatih. Fatih, share screen Fatih. Kita nak tengok progress je. Semua tak ada. Kesian saya. Jangan tinggalkan saya ya. Ada. Tolonglah. Saya panggil ni Fatih. Share screen Fatih. Jangan segan. Kita sama-sama. Saya tahu memang ada tertinggal. Ini bukan first time kan. Biasa. Orang baru belajar. Sir, saya sir. Okey, boleh. Siapa? Nur Afiq, okey. Mak Rafiq, tadi line slow terlampau lah sir. Boleh. Share screen. Ketika saya share. Nampak sir? Belum. Okey. Boleh. Okey. Tekan upload.
Okey, bagi yang dah tak ada masalah, kamu boleh try buat file baru boleh tak? PHP punya file baru di dalam folder yang sama. Cuba run dia. Okey. Lepas tu Dia mesti dalam public HTML tu. Double click je. Ha. dekat public HTML ya. Ha. Okey, di sini kamu boleh create folder baru dan juga file baru sini. Nama tak kisah je. Tak kisah. Okey, masuk folder tu. Okey, buat file barulah. Kamu dah tahu tinggal ni index belum lagi kan? Index.html. Index .html. HTML. Great. Okey, boleh edit file tu. Okey, kamu copy dekat saya ada WhatsApp. ada dalam grup WhatsApp tu ada kamu copy tu. Oh, okey. Okey, copy. Save and close saja. Ke save. Boleh dua-dua. Okey, buka address kamu. Alamat kamu yang baru tu, buka. Mana sini ya? Itu lokal kan? Bukan lokal, bukan. Buka website kamu. Website yang kamu dah create. Kamu pakai apa nama website kamu? Ni. Itu dia. Itu ya. Okey, iotlearns. 00 web host app. 000 web host app ya. Saya suruh hafal tadi .com slash apa nama folder tadi? IoT ke HTML tu, index.html. Dalam folder tadi apa kamu buat? Dalam HTML tu apa kamu buat? File. Tu dia IoT. Enter. Okey, dah. Okey, yang lain ada masalah apa-apa? Okey. Kalau tak ada kamu close ni. Bagi saya share pula. Okey, next saya nak kamu download yang .php tadi ke local pula. Buat sendiri tengok. Yang ini tadi. Kamu download dan apa ni? Letak dalam folder yang dekat localhost tadi. Dekat XAMPP. Cuba download. Ada download tak? Tak ada. Kalau tak ada, ini ada download. Ni button download ni. Ada download. Tekan ni. Mula-mula pilih file tu. Kamu download. Okay, dia akan turun dekat default downloader folder kamu. Macam case saya ni dia dekat download folder. Sini. Okay, yang ini. So ini kena pindahkan dekat
Folder mana tu? Test web server tadi. Okay, HTML, saya ulang lagi. XAMPP, htdocs, test web server. Okay, letak sini. Paste ke sini. Okay. Sekarang kamu buka, boleh run tak dekat local ni? So localhost test web server upper.php. Okay, berjaya. Okay. So ini baru cerita tentang tools ya. Macam mana nak familiar dengan tools-tools yang kita akan pakai. Kalau sini sangkut, nanti kita sangkut semua. Okay. So dah selesai. Ada sangkut setakat ni? Tak ada je, tak ada. Okey, tak apa. Okey, alhamdulillah. So apa yang kita buat hari ini hanya nak familiarkan dengan web server dengan MySQL server dekat local dan dekat cloud. Okey. Macam mana kita apa nama? Untuk PHP nanti kita akan gunakan script, nanti saya akan bagi. Tapi saya ingat simpan, dapat takut lama lah. Masa pun dah singkat 9.35. Okey, saya rasa saya akan berhenti di sini. Biar sedikit tapi semua siap. Okey. So by next week insya-Allah mudah-mudahan semua akan dapat barang ya. So kalau dapat barang mungkin kita boleh start projek ini. Test dan sebagainya. Okey, itu saja untuk hari ini saya rasa. Walaupun awal tapi cukup rasanya. Itu pun dah berat dah ni. Sebelum saya berhenti, ada soalan tak? Ya. Macam mana nak tukar nama, macam kan yang web host tu letak IoT kan? Yang depan dia, macam mana nak tukar nama yang depan ni Asif? Oh, itu saya rasa tak boleh sebenarnya. Saya tak pernah cuba tapi sebab sekarang pun kita tak banyak lagi kan. Why not kamu buat semula baru? Delete yang lama, buat baru. Sebab dia pun file kita tak banyak lagi. Okey? Oh, okey sir. Delete projek itu senang. Itu paling mudah. Saya tak pernah cuba, saya tak pernah tukar. Okey, soalan lain? Okey sir. Soalan lain? Okey, Ada soalan boleh ke? boleh. Saya nak buka yang dekat local host tapi macam mana sebab saya keluar not found bila saya try buka. Yang mana? Untuk kan tadi saya suruh download lepas tu paste dekat dalam file htdocs tu kan. Saya dah buat lah tu. Jadi bila saya nak test dekat Chrome, bila saya type localhost / nama file tu dia keluar. Nama folder tulis tak? Nama folder tulis. Kamu share screen lah tengok. Okey, sekejap. Dia keluar macam ni. Salah alamat kot. Ada test ada space ke? Kamu punya test folder tu. Ada ke untuk Dia tak boleh ada folder jarak. Oh, folder ni maksudnya kena rename tu macam mana? Tukar nama folder kamu. Tukar nama folder kamu. Cuba folder kamu yang kamu pakai apa? Tengok, buka. Buka folder kamu, saya tak nampak. Oh, saya tak apa.
Okey, yang lain macam mana nak bantuan? Okey, kalau tak ada, kamu boleh, siapa yang belum punch lagi ataupun scan attendance, boleh scan attendance dan kita boleh berhenti ya. Oh, saya kena share screen. Okey, siapa yang belum scan lagi, boleh scan. Okey, yang lain insya-Allah boleh siapa yang dah siap. Terima kasih banyak, minta maaf ya. Okey, Assalamualaikum. Okey. Okey. Waalaikumsalam tu lah. Sorry, saya internet connection dia slow sikit lah tadi. Tak apa. Okey. Saya nak tanya sikit, sir. Boleh. Berkenaan dengan saya punya projek FYP. Okey. Minggu lepas saya dah bincang dengan saya punya supervisor. Okey. Lepas tu ada satu benda yang dia minta ni, saya tak tahu benda ni boleh buat ke tak kan. Dia minta benda tu nak linkkan dengan MySejahtera. Maksud dia, bila scan benda tu, dia akan display, contoh kalau yang dah lengkap tudus, dia akan ada sijil kan. Lepas tu dia akan display benda tu. Maksud dia, dia lengkap tudus, dia akan display lah benda tu. Dia akan right click apa benda, nak bagi tahu orang tu dah ada tudus vaksin. So benda tu rasa macam boleh buat ke sekarang? Sebab MySejahtera kan dia punya data and sijil vaksin tu kan private lagi kan. Rasa benda tu boleh ke? Saya pun tak pasti. Kalau dia private tak boleh lah. Kalau public boleh. Sebab yang saya tahu benda tu sijil tu kan kita tak boleh nak share dengan siapa-siapa pun kan. Benda tu kan private lagi kan. Saya tak pasti. Boleh tidak. Dia private dari segi API ke? Sebab kalau API dia private, application lain boleh ambil data tu. I see. Okay. So kena pastikan dulu sama ada dia private atau public. API namanya. Okay. Baik sir. Okay. Terima kasih. Sorry sir, internet connection slow sikit ni, saya telefon ni. Okay, tak apa. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Salam tu lah. Sir, Tomcat saya error lagi lah sir. Apa? Tomcat. Samalah, ulang balik macam tadi. Tapi dah stop NI server tu. Ada aplikasi lain yang guna kot. Tengoklah cari yang guna. Macam tadi sama juga. Cari siapa yang pakai 80-80 tu. Okey. Assalamualaikum.